السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kami melihat sama-sama kita tingkatkan kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana masih lagi diberi peluang untuk kita dan juga diberi pinjaman segala-galanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita masih lagi kekal bernyawa di muka bumi Allah ini. Dan jangan lupa nikmat yang terbesar yang masih ada pada kita pada hari ini, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Itu nikmat paling besar juga. Dan kalau boleh makan yang goreng, rasa sedap dah. Tapi nikmat paling besar kita kena ingat pada kita ni sebagai orang Islam ialah nikmat iman dan juga Islam itu sendiri. InsyaAllah malam ini kita akan teruskan lagi penyajian hadis kursi kita untuk surah 63 yang kita surah 63 yang berkait dengan hadis yang ke-8. Seluruh sikit sini seluruh sikit surah lain lagi juga. Sini seluruh sikit tinggal banyakkan surah lain. Tak apalah, jadi kita ikutlah sebab kita pengajian berkitab, kita tak ada nak sikit lah, kita nak sikit banyak-banyak lah, kita ikut je. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Telah berkata pengarang rahimahullah ta'ala hadis yang ke-8 yang berkait dengan pahala pujian. Allah berfirman dalam hadis kursi, إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له. Yang bermaksud sekiranya aku uji salah seorang hamba-Ku yang beriman dan ia memujiku atas pujian itu, berilah pahala baginya sebagaimana pahala yang biasa kamu berikan atas amalan yang mereka lakukan. Hadis kursi riwayat Ahmad dan Tabrani dalam kitab Mu'jamnya yang 3 dari Abul As'ad Asy-Syan'ani. Di sini pengarang yang membahaskan berkait dengan perkataan-perkataan yang terdapat di dalam hadis ini. Kita tengok dulu perkataan-perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis kursi ini. Hadis kursi kan kata-kata Allah juga, kalamullah. Juga kalamullah yang diungkapkan di dalam hadis kursi. Kalau Al-Quran, kalamullah yang diungkap dalam Quran. Beza itulah, beza situlah. Baik, pengarang yang membahaskan perkataan yang pertama iaitu perkataan ibtalaitu. Dia tadi idza ibtalaitu. Apa yang dimaksudkan dengan ibtalaitu? Iaitu ia berasal daripada perkataan ibtila. Daripada perkataan ibtila yang membawa erti iaitu cobaan dan juga ujian. Ibtila yang diberi kepada kita dalam macam-macam bentuk. Nanti kita akan tengok satu persatu. Setelah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rezeki dengan menyerahkan isi langit dan bumi kepadanya dan meratakan nikmat kepadanya, tidaklah ia dibiarkan begitu sahaja, tetapi diberikan pula ujian dan cobaan. Apakah ia bersyukur atau ingkar kufur? Yang ni jelas sebenarnya Allah Ta'ala dia meletakkan dalam ayat yang biasa kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa
Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Yani Allah Ta'ala ungkapkan ayat ini pun biasa diterima. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah nikmat ke atasnya. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya azab yang sangat pedih. Allah akan beri kepada dia azab yang sangat pedih bila dia kufur. Jadi di sini apabila diciptakan manusia start daripada moyang kita dulu, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam telah diuji. Diuji dengan apa? Diuji Allah Ta'ala beri amanah kepada Nabi Adam. Amanah apa? Iaitu jangan kamu dekati satu pokok yang ada di dalam syurga. Pokok itu kalau kamu dekati, kamu akan dikeluarkan daripada syurga. Tapi apa yang berlaku? Masa Nabi Adam SAW kiri. Masa Nabi Adam SAW kiri. Tapi akhirnya Nabi Adam telah digoda oleh isteri dia sendiri, Siti Hawa. Sebab tu kita ni orang lelaki, Allah Pak tak ada kata lelaki ke kiri. Jadi kita ni orang lelaki, memang kita kalah perempuan. Dah sampai kau kalah perempuan. Walaupun dalam Quran sebut apa? Al-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Orang lelaki ni lebih kuat daripada perempuan. Al-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, tapi bila mari ujian puan, Allahu Akbar. Payah kita nak lawan. Payah. Bukan kata tak ada lawan, boleh, tapi kita dah. Maka puan lawan tak pernah kita. Pernah diam. Mana-mana dia pun. Kalau Pak kata kau tegur silam, lawan ni tegur silam. Misal kata satu saja orang ada dalam kain tu. Balik-balik rumah kan tahu begini. Tepi tengah pasang wawang dah. Percaya tak? Pasal apa? Pasal Nabi Adam kita sendiri pun dia diuji. Masa tu syaitan duduk pada dia, ada masalah. Syaitan mari pada dia jangan berek je. Tapi syaitan ada. Dia tahu dah kelemahan orang lelaki duduk pada perempuan. Jadi diri dia Siti Hawa yang memujuk Nabi Adam alaihissalam. Maka akhirnya Siti Adam ada Nabi Adam, dia termakan juga buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikeluarkan mereka ini dari syurga. Kisah ni kisah masyhur. Bukan kita baru dengar hari ni. Dia kecil yang kita dengar kisah yang sama dah. Tapi di situ Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah pun telah diberi ujian. Apatah kita lakukan ni? Kita ni cicik ke kenapa dah? Cicik pun memang bukan dah. Curi cium ke kenapa dah? Kalau nak banding generasi kita dengan Nabi Adam alaihissalam, kita tahu kita ni peringkat kenapa dah? Generasi yang keberapa dah kita? Siapa boleh kira? Tak ada boleh kira. Tapi orang ni yang mari baru ni siapa? Cicik yang ke-38. Ya tak? Daripada Maghribi baru ni mari ke Malaysia baru ni. Haji Cikgu Haji ni tak ada baru ni. Masih mari Malaysia. Mungkin cicik Nabi yang mengakui cicik Nabi yang ke-38. Tak silap begitulah. Yang mari ke Malaysia, cicik Nabi yang ke-38. Ada ke cicik dia? Jadi kalau dia 1400 tahun ada cicik yang ke-38. Dia kira kita ni kalau nak banding dengan Nabi, mungkin peringkat cicik lagi tu. Ada ke peringkat cicik? Tapi tu peringkat Nabi Adam alaihissalam, orang yang kita mula-mula, manusia yang pertama dicipta. Kita generasi yang keberapa dah? Dah tahu dah generasi keberapa. Ada orang buat kajian? Ada tu. Kita ni generasi yang keberapa. Tapi nak kabarnya Nabi Adam, manusia yang pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah diuji. Apatah lagi kita. Apa dia kata? Manusia yang hidup di akhir zaman, yang mana dunia yang penuh dengan fitnah. Fitnah tu ujian. Fitnah tu ujian. Jadi macam-macam ujian yang Allah Ta'ala beri kepada setiap manusia. Tidak ada manusia yang tidak ditimpa ujian. Tidak ada manusia yang tidak ditimpa ujian. Selalu mana bernama manusia, macam-macam ujian yang akan kita terima. Sebab tu para Nabi dan para Rasul pun menerima ujian yang sangat berat.
Bukan kita manusia biasa ni, Nabi-Nabi lagi lah menerima ujian yang sangat berat. Di kalangan Nabi ini yang menerima ujian yang paling berat digelar sebagai Nabi Ulul Azmi. Nabi yang menerima ujian dan juga cabaran yang paling berat digelar sebagai Nabi Ulul Azmi. Dan dia orang bukan yang menerima ujian setahun bertahun. Dan bukan macam kita paling lama berapa? 70 dah. Ada dah 70 kita. Tak ada lagi. 60 macam dah lagi. 60 65. Dah apa lagi 70. Dah apa lagi 70. Tak. Nabi-nabi yang terdahulu yang diuji oleh Allah Ta'ala, ada yang diuji sampai 950 tahun menerima ujian. 950 tahun terima ujian Nabi Nuh. Tak, Allah Nabi Nuh 950 tahun terima ujian daripada Allah Ta'ala. Allah kita cekak je dah. Cekak je dah. Rasa Allah ni pun dia akan masuk. Allah Ta'ala diujian darah tinggi sikit. Mari dah. Darah tinggi baru. Mari dah. Mari pula kecil mandi. Darah tinggi dalam kepala pada kecil mandi pula. Ujian-ujian seperti itu yang Allah Ta'ala beri kepada kita manusia biasa. Tapi para Nabi, para Rasul lagi berat ujian-ujian. Baik. Jadi kita tengok sini. Sebab tu Allah Ta'ala dia menyebut berkait dengan ujian dan cobaan ini, Allah Ta'ala diungkapkan di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَبَلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Tiap-tiap diri akan mengasai mati, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Tengoklah perkataan situ. Perkataan yang digunakan di situ tetap dinamakan fitnah. Dalam Al-Quran digunakan fitnah. Fitnah ni ialah cobaan kepada kita. Kita kena ingat. Sebab tu Allah Ta'ala dia akan beri ujian sama ada baik ataupun buruk. Sama ada baik ataupun buruk untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baik ke buruk ke, kita ingat semua ini daripada Allah. Dan sebab tu ada pembahasan, ada orang faham tak boleh kata yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada diri sendiri. Pasal dua-dua daripada Allah belaka. Ada juga orang faham itu, tapi kita tidak menyandarkan keburukan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia, kita tidak menyandarkan keburukan itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada hakikatnya dua-dua daripada Allah. Kena ingat itu, dua-dua itu daripada Allah. Ni jelas Allah sebut, iaitu tiap-tiap diri akan merasai mati, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Sebab tu bila kita terima musibah, kita sebut dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ni musibah berlaku dah di Payung, di Labur petani dah, di Bukit Payung, ibu dah boleh kabut Kanada tadi. Di mana undang lah, macam-macam lah video kita terima apa semua tu lah. Orang dekat je ni kan, share video apa semua dalam video dah masuk lagi. Dalam WhatsApp pun bubuh share apa semua ribu petani yang berlaku di Bukit Payung. Beri khabar kalau dia diundang. Tapi nak khabar di sini, apa perkataan yang pertama yang sebut? Ada sebut Allahu Akbar, bagus, tak ada masalah. Rasulullah, datang Rasulullah dulu boleh. Dan sepatutnya perkataan yang pertama yang sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dulu. Allah ajar kepada kita. Kalau siapa-siapa yang menerima musibah, sebut itu dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan nanti kebun, bukan berkebun, Allah sebut dalam Quran. Jika kita terima sesuatu musibah, sebut dulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena ingat itu kan? Kena ingat semua tu. Lepas tu barulah nak bang tak?
Abang. Yang tu memang apa ni, salah satu sunnah Nabi. Bila mari kemala abang, bila mari ibu bang. Untuk apa? Untuk Allah Ta'ala, untuk Allah Ta'ala gedekan semua yang Allah Ta'ala hantar. Sebab benda tu Allah Ta'ala bagi, hak Allah Ta'ala bagi. Jadi kita seru kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk tarik balik apa yang Allah Ta'ala hantar kepada kita tu. Baik. Dan apa lagi kata berharap oleh kerana itu Nabi SAW selalu memohon untuk mengajak umatnya bagaimana cara berdoa agar diuji dan dicoba dengan ujian dan cubaan yang baik sahaja. Nabi ajar kita, Nabi ajar doa. Ingat doa ini, Allahumma la tabluna illa billati hiya ahsan. Ingat tu, Allahumma la tabluna illa billati hiya ahsan. Sekali ya, Allahumma la tabluna illa billati hiya ahsan. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Nabi ajar kepada kita, ya Allah, kami memohon agar Engkau jangan menguji kami kecuali dengan hal-hal yang lebih baik. Benda-benda yang ahsan sahaja, benda-benda yang lebih baik sahaja Allah Ta'ala uji kita. Kita minta gitulah. Moga-moga Allah uji kita dengan ujian-ujian yang baik. Tapi Allah ni Maha mengetahui. Dan Allah bersebut dalam Quran kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, aku takkan bagi ujian, aku takkan bagi cobaan kepada kamu wahai manusia, melainkan kamu mampu menghadapinya. Allah. Dah. Baik ya Allah, rahmat ya Allah. Jadi kita kena bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian yang buruk ada yang ringan dan ada pula yang berat. Apa dia? Seperti tertusuk jarum. Allah sikit sangat je dah cacat jarum. Cacat jarum. Allah kata Allah mahu lah dia ni. Orang itu saat dia dekat bila dia pun kadang-kadang tu dia reka macam-macam, gelar jatuh tu. Dia boleh dah oleh ni, ada boleh dah oleh ni. Dia bagi film tu bila kita pun jadi terpengaruh ke filem. Tengok, gelar jatuh, dia boleh dah oleh, bagi film dia boleh dah oleh. Sebenarnya tu ujian-ujian kecil je baru. Cocok jarum, lepas tu dah boleh tidur. Kan dia dah boleh tidur, kan dia dah boleh tidur. Sampai dekat istilah dia ni insomnia. Insomnia. Kenapa? Insomnia. Dia tersebut guru dia. Dan apa lagi tengok, kadang-kadang 3 hari baru tidur, langsung siang baru tidur, malam baru tidur. Tapi syukur, sebab apa? Bila kita tidur banyak kerja bersiap. Kita buat kerja lagi. Dah syukur juga. Tapi benda remeh tu, benda barang je. Lagi apa lagi? Gelisah, mari fikir macam-macam. Saya tak senang duduk tak? Tak senang duduk. Mari tak senang duduk. Duduk dah kena, bangun dah kena, kita pun dah kena, kita tanah dah kena. Pasal-pasal dah kena, mari gelisah lebih. Jadi tu baru ujian kecil baru. Lagi apa lagi? Kehilangan harta sikit baru hilang harta. Orang dah kena dia sungguh. Dah boleh kata dah sikit dia tu. Sabar. Tapi kena ingat, orang ni macam-macam lah. Ada orang kita kata sabar, orang tu dah apa sabar, tak ada semua. Orang macam-macam. Tapi sebenarnya memang ikut kajian psikologi pun, pakar-pakar psikiatri pun, dia mengatakan terutama pada diri orang yang anxiety disorder. Pernah dengar istilah ni? Anxiety disorder. Dalam diri kita ni lah semua ada anxiety dah ke? Kita ada anxiety, dipanggil penyakit anxiety. Dia penyakit anxiety ni dia mari tiba-tiba rasa takut. Ada tiba-tiba rasa takut. Anxiety. Tapi jangan kata takut sampai kekak kita takut benda rata-rata. Bila takut benda rata-rata kan aku gini kan. Memang gitu. Kan aku ni kan jadi gini kan. Memang gitu. Ni dah sampai kekak anxiety disorder tadi.
Ramai yang kena penyakit gini. Terutama yang kerja dengan orang. Bila kerja dengan orang, maka mari. Kalau kita jenis nak terlalu sempurna pada sesuatu pekerjaan. Satu-satu kerja buat kita nak terlalu sempurna yang mari. Yang mari. Dan lagi apabila kita buat sesuatu salah ngomong. Ada orang kata salah. Apa gitu? Apa gitu? Sampai dekat dipanggil istilah dalam psikiatri dia panggil anxiety disorder. Tapi kena kawal. Kena ada ubat. Kalau tak ada ubat, maka dia akan sampai dekat depression. Bila sampai dekat depression, kau tu orang yang penyebab kepada akhirnya bunuh diri. Cari tempat nak bunuh diri. Macam-macam. Dia jadi masuk dia lain. Depression. Jangan sampai dekat depression. Tapi inilah ujian-ujian yang kita orang anxiety sebut kata siapa tidak boleh patang. Dia patang dengan kata siapa. Jadi kena tengok mana. Kena orang yang bermasalah ataupun mengidap anxiety disorder. Dia patang dengan kata SABAR. Tak boleh dengar. Dengar kata siapa yang kata perkataan dia. Orang kata ngomong. Itu dia. Cara tu dia mengalami masalah anxiety disorder. Penyakit kau. Penyakit ni dia tak ada obat. Dia kena pergi jumpa pakar psikiatri. Pakar psikiatri dia ada terapi dia. Untuk kau kena sikit. Dia yang fikir ke arah benda-benda positif. Dia ada terapi dia. Apa pun nak jumpa lama. Saya kita mengidap anxiety disorder. Ada yang sampai dekat depression apa ada. Bila sampai dekat depression, dia akan rasa aku kalau pergi kerja semua benda salah. Aku ni semua benda salah. Kita tengok orang cakap pun kita akan kata orang tu kata kita. Ni dekat depression bahaya kan? Bahaya. Lama dia ni. Penyakit akhir zaman. Kita tengok mana penyakit akhir zaman. Akhirnya akan menyebabkan berlakulah perkara yang tidak diingini. Jadi gini. Lagi-lagi diragu kecurian, perkelahian, kebakaran, terlambat, tenggelam, kemalangan, duka cita, kerumitan dan sebagainya. Ujian-ujian buruk, ringan-ringan baru ni. Baru ringan-ringan baru ni. Manakala ujian yang baik adalah segala macam nikmat yang diberi Allah, seperti nikmat sihat, nikmat umur, nikmat ilmu pengetahuan dan sebagainya. Nikmat baik terlalu banyak Allah beri kepada kita. Tapi kita biasa tengok hak buruk tu. Padahal dia 1000 kebaikan akan ditutup dengan satu kejahatan. Allah, kalau boleh jangan daripada diri kita macam itu kan. Jangan ada dah. Pasal apa? Kita tengok dalam baik-baik kita tengok orang jahat, opsi. Orang baik padu sana, tapi tengok orang jahat opsi. Macam kita lah. Allah beri kita macam-macam dah. Allah beri ujian sikit je buruk. Mari dah dengan apa lah, Allah uji aku dah uji orang lain. Buat persoalan. Padahal nikmat banyak-banyak dah Allah beri kita dah. Nikmat oksigen tiap-tiap hari free je Allah beri kepada kita. Nikmat kita boleh pergi surga, nikmat boleh bagi masjid. Orang lain mana yang jadi orang dia? Masa ni pernah pergi kedai makan. Allah ada pergi bagi sana pun ada di kereta orang berhenti. Tapi kita husnuzon nak buka puasa hari Senin. Berhenti kedai makan pun nak buka puasa lah. Husnuzon lah. Tapi gitulah. Husnuzon orang Malaysia dah lebih daripada kita. Jadi kalau buka puasa mai kali dah apa tadi upstairs ni bagi. Tapi gitulah keadaan dia. Kita Allah Taala beri nikmat baik banyak-banyak sangat. Ujian-ujian yang baik juga tu ingat. Nikmat umur panjang pun ujian. Terima kasih. Sedapnya aku umur panjang 100 pun umur. Dah. 100 nak masa cadang lagi. 100 dia dah. Ada macam-macam lah.
Lagi apa lagi pengarang kata betapa banyaknya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak dapat dihitung dan tidak ada batasnya, sebagaimana banyaknya cubaan dan ujian Allah yang gugur. Dan pengarang tersebut, pengarang kata apa? Nikmat Allah yang boleh banyak-banyak sangat, tapi kita pandang gugur je kadang-kadang. Kita pandang gugur je. Kata gugur tu kenapa? Kau sakit. Kau sakit sekejap. Allah dia bagi dia. Kalau sakit sekejap tu lah yang kita nampak. Sedangkan kita Allah bagi sihat lama mana tu. Allah bagi sihat tak ada penyakit. Daripada kecil sampai kau 60 contoh. Lepas pada kecil. Mari macam-macam dari dia. Tapi waktu kita pandang, apalah Allah uji aku masa ni. Baru nak kasih seronok-seronok lepas ada kecil lagi jalan. Dari jalan ke Balkang ke Indonesia contoh dulu tapi Alhamdulillah mana masyarakat Alhamdulillah contoh itulah keadaan dia tapi arwah ayah tu lepas pada baca itu tengok sihat baca yang mau 56 banyak sedap pula yang banyak kena diuji dengan penyakit, tiba-tiba stage 4 kanser saraf. Dok pernah kesal selama dia bekerja dalam telefon 56 tahun. Dah hidup 56 tahun, tak pernah kesal penyakit apa-apa. Hak budak-budak pecah je, terlantar di hospital stage 4. Sekejap sana dia Allah tarik habis Allah. Ya gitu lah. Maknanya Allah bagi ujian sehat lama sehat dah. Tapi sekejap ni orang bahagia orang buruk, kita nampak tu kadang-kadang tak boleh gitu dah. Jadi kita tengoklah, kita pandang nikmat yang Allah bagi kepada kita, banyak sangat nikmat-nikmat yang baik. Dengan cubaan Allah yang buruk ataupun baik ini akan terlihat bagaimana perilaku seorang mukmin yang dipuji itu. Tengoklah, kita lah ni, kita lah. Bukan kita tengok orang lain, kita tengok kita diri kan. Maksud saya ni bukan kita nak tengok orang lain, tengok orang lain. Tengok diri kita. Diri kita sebagai orang mukmin, apakah sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala atau bertentangan? Allah memberitahukan kepada kita tentang adanya ibtilah. Tadilah dalam hadis tadilah Allah sebut berkait dengan ibtilah, bukan ikhtilaf. Ibtilah dibeza dengan ikhtilaf. Ikhtilaf apa ikhtilaf? Ikhtilaf. Apa ikhtilaf? Ikhtilaf apa ni? Itu hubungan lelaki puan. Allah bagi batas antara lelaki dengan puan, yang bukan mahram. Tu dia dalam tajuk ikhtilaf. Ni ibtilah, ujian. Kata Allah dia kurang ya. Kalau iman sekali iman, kadang-kadang tak betul. Baik. Yang Allah sebut tadi dalam hadis iaitu berkait dengan ibtilah, ujian ataupun cobaan yang Allah beri kepada kita. Adanya cobaan dan ujian yang meliputi segala bidang kehidupan macam-macam cara Allah beri ujian kepada kita ni. Dan ada ujian yang Allah beri ujian anak lama. Ujian anak lama. Ada orang anak dia Alhamdulillah, ada 50 anak, 50 berjaya ke? Bukan setakat berjaya biasa-biasa, tapi berjaya orang ada menawan hati ibu dan juga ayah. Allah, payah cari dia. Ada 10. Ada. Mana 10? 10 orang anak. Kita tengoklah anak kita ni macam-macam. Tapi ujian Allah Subhanahu wa taala beri ujian kepada kita anak 10. Anda pernah jumpa tak? Yang ada anak 10 yang ambil sendiri pun sebelah bedik. Jadi macam-macam pesen Allah Ta'ala uji, ya Allah, macam-macam gaya. Honilah kuning. Semua tu ujian mereka dah. Tapi kita tengok atas ujian yang baik,
yang Allah Ta'ala beri kepada kita, iaitu kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah Allah akan tambah nikmat yang lain ke atas kita, insya-Allah. Baik. Dengan pemberitahuan ini diharapkan setiap mukmin dapat menerima dan memahami akan adanya sunnatullah. Maksud apa sunnatullah? Maknanya aturan Allah. Napa-napa yang terjadi atas dunia ni atas sunnatullah. Aturan Allah dah kena. Allah susun dah kena. Allah susun dah kena. Dah nak jadi gini Allah susun, jadi gitu Allah susun. Bukan kita nak, tapi Allah susun dah. Baik. Kita disarankan supaya berikhtiar. Ikhtiar lah. Dan ada ikhtiar langsung. Dah. Itu Allah ni. Allah susun lagi dah kan? Tak buat benda dia saja-saja. Pasal Allah susun dah. Sebenarnya tidak dalam fikir. Kalau itu saja itu Allah susun dah. Dia saja dengan Allah susun dah. Semua Allah susun dah. Itulah dia sunnatullah yang kita tak tahu rahsia Allah. Kita sebagai manusia ikhtiar untuk jadi baik semua. Ikhtiar untuk buat amal soleh semua. Itu ikhtiar kita. Ada masa senang dan ada masa susah. Ada masa senang, ada masa susah. Biasa tu. Kita lah ada dari kecil sampai besar senang semua. Tak ada susah. Ada. Ada kita. Ada. Senang semua. Masa senang semua. Tak ada susah. Ada. Selagi nama manusia akan ada masa senang, adakah ada masa susah. Ini sunnah Allah. Sebab Allah ni dia tentukan dapur-dapur atas dunia ni berpasang-pasang. Kita ingat berpasang-pasang. Ada baik, ada buruk. Ada syurga, ada neraka, ada dosa, ada pahala, berpasang-pasang. Ada susah, akan ada waktu senang. Dia tidak akan susah sama, akan ada waktu senang. Walaupun kita Allah susah ni juga ni, susahnya. Tapi ada waktu senang. Ada waktu senang. Macam mana ni? Tak, kita disuruh senang. Atau senang ni. Jangan rasa susah tak. Susah yang kita mahu tinggal tak. Susah yang kita mahu pula. Tak, sebenarnya ada waktu senang ni. Waktu senang. Cuba kita duduk atas jalan. Tengok waktu orang lapar. Kita mahu susah. Ada susah. Pasal susah. Risau nak mayaman ni apa sebut. Akan mari. Tengok. Allah Ta'ala susun mereka. Ada masa tenang dan ada masa menderita. Biasa. Kita sebagai manusia kan ada waktu-waktu begitu. Demikianlah silih berganti, tidak tetap dalam satu keadaan. Ada juga orang yang lulus dan menang dalam menghadapi cubaan dan ujian ini. Akan tetapi ada pula yang gugur dan gagal. Kita cek diri kita. Selama kita hidup ni, dah kira lah berapa puluh tahun pun, kita cek diri kita masing-masing. Tak boleh nak cek diri orang, cek diri kita masing-masing. Apa cek diri apa? Dan kita pakai cek diri kita masing-masing. Adakah kita menang dalam setiap ujian yang Allah beri kepada kita, atau kita gagal? Kalau kita gagal, istighfar kepada Allah. Masih ada masa lagi tak? Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi mana nyawa di kandung badan. Istighfar kepada Allah. Ambil masa. Semolek-moleknya kita istighfar lah. Banyak pun ada kata 1000 kali sehari. Istighfar lah beberapa kali 1000 sehari pun dah jadi dosa. Malahan dengan istighfar itu akan menyucikan hati kita dan juga menyuci dosa kita, insya-Allah. Jadi kita pakai masalah dari kita. Kita ni menang ke ataupun kita kalah dalam ujian yang Allah beri kepada kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.